السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Katanya hadis yang ke-249, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun falyakhutta khatta ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kamu solat, hendaklah meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika dia tidak menemuinya, maka tancapkanlah sebilah tongkat, dan jika tidak ada, maka goriskanlah dengan satu garisan. Sesudah itu tidak akan mengganggunya sesiapa pun yang lalu di hadapannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan Imam Ibn Majah dalam sunangnya, dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak betul orang yang menyangka bahawa sanad hadis ini mudtarib. Sanad hadis ini mudtarib. Mudtarib ni adalah istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Baik, cakap mudah mudtarib ini gelombang dah. Sekali gitu, sekali gini dah. Itu cakap mudah je. Kalau perbincangan jadi panjang. Bahkan sebenarnya hadis ini adalah hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan sutrah di dalam sembahyang. Minggu lepas kita cerita panjang lebar dah tentang makna sutrah. Dan kita bincang panjang lebar dah tentang hukum meletakkan sutrah di hadapan orang yang sembahyang seorang diri, imam dan makmum. Dan kita bincang secara panjang lebar apakah hukum lalu di hadapan orang sembahyang ketika mana ada sutrah dan ketika mana tidak ada sutrah. Dan kita bincang juga pada minggu lepas berkenaan dengan masalah apabila orang lalu di hadapan kita ketika ada sutrah di hadapan kita, macam mana hak yang perlu kita kena buat. Kalau kita tidak letak sutrah, macam mana hak yang perlu kita kena buat. Semuanya kita bincang panjang lebar dah pada minggu lepas. Dan kita bincang juga sutrah saat ni tu, yang pertamanya dinding, tiang. Kalau tidak ada dinding dan tidak ada tiang, maka kita letakkan sesuatu perkara yang tinggi, sekurang-kurangnya 2/3 hasta ataupun kaki di hadapan kita, dan mesti kita kena duduk dekat dengan sutrah tersebut.
besar kecil sutra tidak disyaratkan, kerana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu tungkak di hadapan dia ketika dia sembahyang. Baik, hal tu kita cerita panjang lebar dah pada minggu lepas. InsyaAllah pada minggu ni kita nak bincang satu hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, yang mana hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila seorang di kalangan kamu sembahyang, maka hendaklah dia menjadikan di hadapan dia sesuatu. Dia menjadikan di hadapan dia sesuatu. Sama ada sesuatu saat itu tiang ataupun dinding. Ataupun kalau dak tiang, dak dinding pun dak kiralah benda lain pun tak apa. Dalam hadis ini dikatakan, kalau sekiranya dia tidak dapati sesuatu yang dia letak dia jadikan di hadapan dia, maka hendaklah dia dirikan benda tungkak. Kalau zaman kita tak pakai tungkak pun bahan kayu lah, pacok. Dah datang masjid nak pacok warna kayu, meja. Dah kalau tak ada meja, carilah. Kalau hak yang ada beg, tak beg depan. Kalau tak ada juga, ejahlah benda. Kalau hak sokok tinggi-tinggi, hak sekaki, tak sokok depan. Sutrah. Benda tu dituntut oleh agama ketika kita sembahyang. Baik. Lepas daripada tu kata dia, sesudah itu kalau sekiranya tidak ada tungkak, suatu benda yang boleh diletak depan, maka hendaklah dia buat satu garisan. Apabila dia menjadikan sutrah, maka lepas daripada itu kalau orang lalu depan sembahyang dia, sedikit pun tidak memberi mudarat. Adapun kalau dia tidak letak sutrah, maka masalah sembahyang dia. Hal tu kita bincang dah pada minggu lepas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, hak mula-mula sekali, apa yang disebut dalam hadis ni adalah Rasulullah suruh kita jadikan di hadapan kita sesuatu. Sesuatu macam kita ke bawah ni lah, sama ada tiang ataupun dinding. Kalau tak ada perkara tersebut, barulah kita dirikan tungkak. Sebab Rasulullah kata, fa illam yajid, kalau tak dapati. Sebab itulah dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, kita tidak boleh berpindah daripada tiang ataupun dinding kepada suatu perkara yang lain, melainkan perkara itu tak ada. Barulah kita boleh berpindah kepada mengambil tungkak, pacok depan. Kalau tak ada juga suatu benda yang boleh kita letak depan, kata Rasulullah, fal yakhuttahu khatta, dia buat satu garisan di hadapan dia. Kalau tak dapat tungkak, jadi garisan ni boleh buat setelah tak ada tungkak, tak ada suatu benda yang boleh kita letak depan. Baik. Jadi barulah kita buat garisan. Buat garisan lagu mana cara buat garisan? Boleh buat garisan secara memanjang ataupun melentang. Dan boleh buat garisan seperti bentuk bulang di hadapan. Supaya orang sedar bahawasanya itu adalah sutrah bagi kita. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya sebelum daripada garisan, comelnya adalah kita meletakkan sejadah. Suatu benda di hadapan kita yang menjadi pedoman kepada orang lain bahawasanya kita sekarang ni sedang melakukan ibadat dan ada sutrah di hadapan kita. Baik. Habis itu. Seterusnya katanya, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u as-salata shay'un wadra mastata'at, akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'if. Wa fi sanadihi dha'fun. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada sesuatu pun yang dapat memutuskan solat. Namun jika ada, cegahlah olehmu dengan semampumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, namun di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis yang mana kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita sembahyang tak ada sesuatu pun yang dapat memutuskan sembahyang kita. Nampak pada zahirnya hadis ini bercanggah dengan hadis yang sebelum daripada ni.
Yang mana hak yang kita bincang pada minggu lepas daripada Abi Sa'id, bukan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Dzar Al-Ghifari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatal mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Maksudnya memutuskan sembahyang orang Islam apabila tidak ada di hadapannya sutrah oleh perempuan, keldai dan anjing. Kan minggu lepas kita ceritakan 3 perkara ni dia memutuskan orang hak yang lelaki yang sembahyang. Nah, cuma kita cerita dah pandangan majoriti ulama bukan membatalkan sembahyang, tapi memutuskan khusyuk dalam sembahyang. Namun ada segelintir ulama mengatakan memutuskan sembahyang ia memberi maksud membatalkan sembahyang. Baik. Hadis ni pula menyebut tak ada suatu pun hak yang dapat memutuskan sembahyang seseorang. Nampak bercanggah dengan hadis sebelum daripada ni. Baik. Atas pandangan majoriti ulama tak ada masalah hadis ni. Nampak pada zahirnya tidak bercanggah. Pada zahir tidak bercanggah, pada hakikatnya pada zahir nampak bercanggah tapi pada hakikatnya tidak bercanggah. Sebab hadis yang sebelum daripada ni maksud benda 3 perkara ni memutuskan sembahyang bukan memutuskan hakikat sembahyang, tapi memutuskan khusyuk dalam sembahyang. Hak ni tidak memutuskan sesuatu, maksudnya tidak memutuskan, tidak ada sesuatu pun yang lalu depan orang sembahyang dia dapat membatalkan sembahyang. Okey, atas pandangan majoriti ulama tak ada masalah. Namun atas pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan sembahyang batal dengan 3 perkara tersebut, dia kata hadis ni bukan hadis sahih. Hadis ni hadis dhaif. Nah, jadi hadis yang dhaif dia tidak boleh nak lawang dengan hadis yang sahih. Andai kata hadis ni sahih pun, maka hadis ni adalah hadis yang umum, manakala hadis yang sebelum ni adalah hadis yang khusus. Maka keumuman hadis ni ditakhsiskan dengan hadis yang sebelum daripada ni. Ala kulli hal, perbincangan ni panjang, cuma kita buat kesimpulan bahawasanya menurut pandangan majoriti ulama, suatu benda yang melintas di hadapan kita ketika kita sembahyang, sama ada kita meletakkan sutrah ataupun tidak, ia tidak membatalkan sembahyang. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan perempuan yang melintas di hadapan kita yang tengah sembahyang, ia membatalkan sembahyang. Sama juga keldai, sama juga dengan anjing hitam. Waktu kita bincang dah pada minggu lepas, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan hendaklah mungkin cegah sekadar mampu kamu. Kalau ada orang nitah lepas sembahyang, mungkin cegah sekadar mampu. Dan makna hadis ni sahih. Kerana dalam hadis yang sebelum daripada ni, yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas," apabila seorang di kalangan kamu dia bersembahyang kepada sesuatu yang dia jadikan sesuatu tu sutrah daripada manusia, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, tiba-tiba ada seorang nak nitah depan dia, maka dia kena tolak. Fa in aba falyuqatilhu, kalau orang tu tetap nak nitah juga, maka mu kena perangi dia. Ingat tak minggu lepas mu kena perangi dia. Sebab benda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa syaitan, sebab orang tu syaitan tu. Dalam riwayat Muslim, fa inna ma'ahu qarin, dia ada bersama dia dengan syaitan. Bukan dia syaitan, ada bersama dia syaitan. Baik. Nah, jadi makna hadis ni adalah sahih kerana di sana ada hadis yang sahih yang satu makna dengan hadis ni. Dalam masalah apabila ada orang nak nitah depan, kita tolak sekadar kita mampu. Habis itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu tajuk babul hathi 'alal khusyu'i fi shalah. Bab anjuran khusyuk dalam solat. Allah Rabbi, kita sembahyang, di antara perkara yang ditekan, yang dituntut,
Yang diambil berat oleh syarak adalah khusyuk dalam sembahyang. Kerana khusyuk di dalam sembahyang, ia adalah ruh sembahyang. Sembahyang orang yang tidak khusyuk, sembahyang dia saat itu mati, tidak ada ruh. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak terima sembahyang tersebut? Pentingnya khusyuk. InsyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan khusyuk. Dan kita akan bincang beberapa hadis yang disebut di dalam bab khusyuk. Cuma sebelum daripada kita bincang ataupun kita baca hadis ni, kita nak cerita dulu makna khusyuk. Khusyuk, makna khusyuk, kata ulama, di antara makna khusyuk adalah sukunul qalb. Hati kita diam, hati kita tenang, hati kita dok ngeterawa. Jadi kalau semayang hati kita tak dok sini, ada lain, tu tidak dinamakan khusyuk. Hati kita dok gerak, hati kita diam. Dia kadang-kadang orang hati dia gerak, orang hati dia diam. Maksud gerak diam ni bukan gerak macam tubuh badan gini. Maksudnya gerak tu ngeterawa, pusing habis. Masuk dalam semayang seluruh Malaysia dia bermusafir. Allah Rabbi. Okey, hati dia tidak diam, hati dia gerak. Khusyuk makna dia adalah sukunul qalb, diam hati. Apabila hati kita tenang, hati kita diam dalam sembahyang, maka anggota-anggota lain akan ikut sekali diam. Kerana hati adalah anggota, hati adalah raja. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging. Apabila baik seketul daging ni, maka baik segala anggota yang lain. Apabila rosak seketul daging ni, maka rosak anggota yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khusyuk dengan makna hati kita tenang, hati kita diam, hati kita tetap, hati kita dok terbang ngeterawa. Apabila hati kita diam, maka kita akan tengok anggota dia pun tetap. Tak dok pusing situ, dok pusing sini, dok gerak situ, dok gerak sini. Kadang-kadang semayang nampak macam lalang, tahu macam lalang. Kang dah gerak gi mari gerak. gi mari gerak. Allah Rabbi. Tu adalah salah. Dok saya nak baca sedap gerak. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan makhraj bagi huruf hijaiyah tubuh badan. Makhraj bagi huruf hijaiyah ni dalam kuasa mulut saja. Ni siapa ke gerak tubuh badan, hak tu bukanlah alamat dia khusyuk. Kerana apabila hati dia tenang, hati dia tetap, maka pastinya anggota-anggota lain tetap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk seperti ruh dalam sembahyang. Orang yang khusyuk di dalam sembahyang, sebenarnya orang itu orang yang betul-betul berjaya. Orang betul-betul mendapat kemenangan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya telah berjaya, telah mendapat kemenangan orang beriman. Orang beriman mana yang mendapat kemenangan? Yang pertama sekali, orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang, sebenarnya dia bukan orang yang berjaya. Kerana Allah Ta'ala kata begitu dalam Al-Quranul Karim, orang yang berjaya adalah khusyuk. Orang yang tidak khusyuk bukan orang yang berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahyang kita, ganjaran yang kita dapat adalah dengan dilihat banyak mana kita khusyuk. Tinggi kita khusyuk, lebih tinggi ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Sebab itulah perkara yang cukup penting, kita kena ambil berat tentang khusyuk. Dan kita akan sebut beberapa perkara, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat membantu untuk kita khusyuk. Ada beberapa perkara yang dapat membantu kita khusyuk. Allahu Rabbi. Yang pertama sekali adalah, ni di antara perkara yang dapat membantu kita khusyuk adalah, kita kena membuat persiapan sebelum daripada kita sembahyang. Persiapan ni termasuk kita menghilangkan
membuang segala perkara hak yang akan mengganggu dan melalaikan sembahyang kita. Sebelum daripada kita sembahyang, kita kena buat persiapan semua perkara hak yang akan mengganggu dalam sembahyang kita, akan mengganggu khusyuk kita, kita buang dulu. Nabi SAW pernah sembahyang, dia pakai satu baju, satu jubah, yang mana dalam jubah situ ada corok. Khamisah Zatul A'lam. Rasul pakai baju yang ada corok. Lepas daripada sembahyang, Rasul pun cabut, Rasul pun kabar kepada sahabat dia, wa agiyah baju ni kepada Abu Jaham bin Hamzah. Lepas tu mu ambil baju lain hak ada pada dia, buat mari aku, sebab baju ni melalaikan aku di dalam sembahyangku. Kerana baju hak yang bercorok saat itu melalaikan Rasulullah di dalam sembahyang, Rasul ketepikan, Rasul buang. Pernah satu ketika tabir tirai dalam rumah Rasulullah yang ada gambar-gambar melalaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh jatuhkan perkara tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah kita buat persiapan sebelum daripada sembahyang. Persiapan ni dia merangkumi kita kena hilangkan segala perkara yang dapat mengganggu khusyuk kita dalam sembahyang. Okey, benda yang dapat mengganggu, contoh kita kata ada orang terganggu dengan corok-corok sejadah dan kapek semua sekali, maka dihilangkan, cari benda putih yang letak depan. Jadi segala benda yang mengganggu ketepikan. Okey. Dan di antara perkara ataupun persiapan sebelum daripada sembahyang adalah bermula daripada kita berwuduk lagi. Kita kena sempurnakan berwuduk. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh asbighil wuduk, sempurnakan berwuduk. Lepas tu kita kena pilih pakai yang mana hak yang sunnah, menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat mana hak yang menempati sunnah. Tempat kita nak sembahyang banyak, mana tempat boleh kita sembahyang? Tempat hak yang menempati sunnah bagi orang lelaki, sembahyang fardu adalah masjid. Hak sebagaimana hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Wahai manusia, mu sembahyang dah di rumah-rumah kamu, kerana sembahyang hak yang paling afdal adalah sembahyang di rumah, melainkan sembahyang fardu. Maka pilih waktu pula, waktu mana hak yang paling dituntut oleh agama, amalan hak yang paling afdal, hak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Dia kalau kita sebelum daripada sembahyang kita ambil berat belaka perkara tersebut, dia akan membantu untuk kita khusyuk di dalam sembahyang. Dia akan membantu untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Sebelum daripada kita sembahyang kita ambil berat dah perkara itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertamanya untuk membantu kita khusyuk dalam sembahyang adalah kita buat persiapan. Persiapan, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita nak sembahyang kita kena ingat bahawasanya kita berdiri di hadapan Rabbul Jalil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan sekalian alam, yang cukup hebat. Kita berdiri di hadapan dia. Kita berdiri di hadapan dia dan kita hadirkan dalam hati kita besarnya, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah disyariatkan pada permulaan sembahyang kita ucap dengan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kerana supaya kita nak mengeluarkan daripada hati kita segala perkara yang kecil. Hak selain daripada Allah, sibuk mana hal dunia mu kecil belaka. Hak ni hak yang paling besar sekali. Okey, kita hadirkan dalam hati kita bahawasanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita hadirkan dalam hati kita besarnya, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, ketika ada seorang lelaki mari jumpa dengan Rasulullah, malaikat Jibril ditanya soalan kepada Rasulullah. Di antara soalan yang diajukan kepada Rasulullah adalah mal ihsan, fa akhbirni anil ihsan. Cuba cerita kepada aku tentang ihsan. Apa kata Rasulullah? Qal an ta'budallah ka'annaka tarah. Mu beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau mu tidak dapat melihat Allah, seolah-olah mu tidak dapat melihat Allah dalam sembahyang, maka mu kena ingat Allah Ta'ala melihatmu. Maksudnya kita kena hadir dalam hati kita, kita berdiri di hadapan Allah. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita nak berdiri ni. Allah Rabbi, kalau kita dijemput untuk menghadap pemimpin, menghadap sultan, menghadap raja, Allah Rabbi, persiapan memang beradang kita buat persiapan. Ni bukan pemimpin, bukan sultan, bukan raja, bukan ketua kampung, bukan menteri besar, bukan perdana menteri,
tapi Tuhan kepada segala-galanya. Baik. Okey, dua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah ni hak yang membantu untuk kita khusyuk adalah kita melihat pandangan mata kita hanya pada tempat sujud sahaja. Kita melihat kepada tempat sujud ketika kita nak sembahyang. Jangan duk pusing kau tu, pusing kau ni. Dia apabila pusing kau tu, dia banyak benda yang kita tengok. Jadi kalau kita tengok tempat sujud, jadi pandangan kita terhad. Kalau kita tengok situ, tengok sini, tengok jang, tengok situ, tengok. Jadi banyak benda. Dalam sembahyang banyak perancangan yang nak balik buat rumah lagi. Dalam sembahyang tengok tu, tengok ni. Allah Rabbi. Jadi kita rendahkan pandangan mata kita, duduk tempat sujud, jangan paling situ, paling sini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan ala abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala berhadap ke atas seorang hamba dalam sembahyang dia selama hamba maksud itu tidak berpaling. Allah Subhanahu wa taala sentiasa berhadap kepada seorang hamba di dalam sembahyang dia selama mana hamba itu tidak berpaling. Tapi fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Apabila hamba saat itu memalingkan muka dia dalam sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling daripadanya. Baik. Okey, itu dua. Tiga hak yang dapat membantu untuk kita khusyuk. Yang keempatnya adalah kita kena tadabbur. Kita cuba perhatikan segala apa yang kita baca dalam sembahyang. Bermula dengan Al-Fatihah, surah, zikir-zikir, tasbih, doa dalam sembahyang. Kita perhati ya. Nak perhati guna dak faham bahasa Arab. Allah Rabbi belajar boh. Bukan payah sangat makna Fatihah. Bukan payah sangat makna Fatihah. Bukan payah sangat makna Allahu Akbar. Makna subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbana lakal hamd. Bukan payah sangat. Belajar lah. Oh, belajar lain boleh belajar. Bak tu boleh mikir, bak ni boleh mikir. Bak dunia tu pening siang malam dah, takkan dah nak pening sikit. Dalam bak sembahyang, bak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar lah. Belajar, kejap je belajar. Allah Rabbi. Di tempat kita pula, di Terengganu kita ni, alhamdulillah, memang cukup kaya tempat mengajar. Mengata gawa ada majlis ilmu, siang malam ada majlis ilmu. Jadi kecuali yang kita lah, kalau sekiranya kita tidak ambil berat tentang perkara tersebut. Jadi belajar sikit je. Fatihah kejap je tahu makna Fatihah. Cakap orang putih kebuk takkan lah makna Fatihah, tak boleh nak tahu sikit-sikit. Okey, belajar lah. Okey, memerhati makna yang kita ucapkan. Jadi apabila kita perhati, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala membantu untuk kita khusyuk. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapakah mereka itu tidak tadabbur kepada Al-Quran, ataupun ada dalam hati mereka itu kunci, hati mereka itu terkunci? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk adalah kita kena ingat mati dalam sembahyang. Lagu mana maksud ingat mati dalam sembahyang? Maksudnya kita ingat bahawasanya Allah Rabbi, kita hadirkan dalam hati, mungkin sembahyang ini adalah sembahyang yang terakhir. Lepas daripada aku bertemu dengan Tuhan yang menciptakan aku. Ini disebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Apabila mu sembahyang, apabila mu bangun kepada sembahyang, maka hendaklah mu sembahyang sebagaimana sembahyang orang hak yang nak tinggal dah. Orang hak yang nak tinggal dah. Kita Masjid Putih ni tu imam kita biasa duk sebut sama. Dia sallu salata muwaddi'. Yarhamna wa yarhamkumullah. Ingat kalau orang duk Jumaat sini semua kan, sallu salata muwaddi' kan, hendaklah mung sembahyang orang hak yang nak tinggal dah. Tu maksud salata muwaddi'. Kita ingat tu imam baca benda. Tu sebenarnya nak suruh kita sembahyang sebagaimana sembahyang orang nak tinggal dah. Ia membantu untuk kita khusyuk. Allah Rabbi, ni sembahyang terakhir dah aku ni, kan mari belah kan, mari untuk jaga khusyuk. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Majah. Kata Rasulullah, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Walaupun hadis ini ada sebahagian daripada ulama menilai sebagai hadis dhaif, namun masih lagi ada sebahagian ulama yang lain menilai hadis ini adalah hadis makbul. Ala kulli hal,
ingat kepada mati, ia membantu untuk kita jaga ibadat kita. Di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk dalam sembahyang adalah kita kena bermujahadah, kena bersungguh. Bermujahadah. Bermujahadah untuk mendapat khusyuk. Sungguh lah. Belawang lah. Itu mujahadah belawang. Walladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah walladzina jahadu fina pada kami lanahdiyannahum subulana, maka Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada dia jalan-jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak last sekali adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu di antara, ada lagi beberapa perkara yang lain, cuma kita sebut di antara perkara yang membantu untuk kita khusyuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sembahyang, kita molek dah berhati baca Fatihah, berhati bacaan tu, berhati bacaan ni, tiba-tiba mari nitah benda-benda lain. Mari nitah. Kata ulama, ia sedikit pun tidak membatalkan khusyuk kita. Dia tidak membatalkan khusyuk kita. Kalau hanya khawatir lintasan-lintasan, ia tidak membatalkan khusyuk kita. Kerana lintasan tersebut bukanlah ikhtiar kita. Bukan usaha kita. Hak yang membatalkan khusyuk kita apabila usaha daripada kita. Tahu kita banyak sangat sebelum dari sembahyang mikir tu mikir ni, kadang-kadang masuk dalam sembahyang molek-molek ada duk nitah. Kalau hak yang benda hak yang haruh dah pergi, kadang-kadang nitah orang puang dak setara dalam bayang. Belah-belah dalam bayang teringat kau orang puang sebab nak main masjid saat ni tu, molek-molek ada tengok orang puang seksi kejap. Okey, kalau hanya nitah bukan ikhtiar kita, ia tidak membatal khusyuk. Tetap dikatakan kita sebagai khusyuk, tapi jangan ikut. Jangan layang. Bahasa Terengganu kata jangan layang. Jangan layang, tolak. Mari tolak, mari tolak. Dah nak tolak mana? Bukan tolak dengan tangan. Tolak lah, jangan fikir lah. Jangan layang lah. Ia tidak menggugurkan, tidak membatalkan khusyuk. Masih lagi kita dinamakan orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bukanlah mesti kita kata start daripada awal sembahyang sampai ke akhir khusyuk barulah dikirakan kita dapat pahala sembahyang. Bukan. Asal kata ada khusyuk, dapat ada pahala dalam sembahyang. Cuma kalau orang hok start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang khusyuk, pastinya lebih besar daripada orang hok yang khusyuk rakaat pertama je. Rakaat pertama khusyuk, masuk rakaat kedua dak dah, rakaat ketiga dak dah. Okey, tak apalah, dapat dah pahala. Sebab ada khusyuk dah dalam sembahyang dia. Seterusnya kata dia babul hathi 'ala al-khusyu' fi shalah, bab anjuran khusyuk di dalam sembahyang. Hadis yang pertama daripada bab ni adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wa ma'nahu an yaj'ala yadahu 'ala khasiratih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang solat dengan bertukar pinggang. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sembahyang tukar pinggang, tak ada orang gitu buat gini. Cekek pinggang. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Larangan di sini menurut pandangan majoriti ulama adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Tapi ada sebahagian mengatakan larangan haram. Jadi kalau kita buat gini dalam sembahyang, perkara tersebut dilarang oleh Rasulullah. Rasul kata tak boleh buat gitu. Kalau cakap kita, kalau dosa ada, tak, jangan buat gitu. Tapi adakah larangan berdosa ataupun tidak? Maksudnya kalau kita buat berdosa ataupun tidak, ulama berselisih kepada dua pandangan. Majoriti ulama mengatakan larangan di sini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Sebab bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, kita tengok wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna dhalika fi'lul yahud. Maksudnya dalam riwayat Bukhari melalui Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahawa perbuatan tersebut termasuk perbuatan orang Yahudi di dalam solat mereka itu. Jadi untuk mengelak daripada tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi dalam sembahyang. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dan apa dak haram? Kerana perkara tersebut tidak disebut dalam hadis al-musi as-salatah. Orang hak yang sembahyang ada betul hak yang Rasul tegur dia. Tak ada sebut perkara ni.
Baik. Lalu tu kata ulama, larangan adalah larangan makruh. Baik. Ada sebahagian yang lain mengatakan perbuatan tersebut menunjuk ataupun napok perbuatan tersebut lagak orang sombong. Orang sombong duk cakap pinggang gitu. Duk cakap pinggang orang gong. Cakap gitu. Orang gong je. Duk cakap pinggang. Okey. Sedangkan kita berdiri di hadapan Allah mesti dalam keadaan kita saat itu menghinakan diri, merendahkan diri. Maka tidak sesuai orang hak gong berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dilarang. Hukum dia adalah makruh menurut pandangan majoriti ulama. Namun kalau perbuatan tersebut qasak untuk tasyabuh dengan Yahudi, maka ketika itu bukan lagi makruh, bahkan hukum dia adalah haram. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa hak yang menyerupai satu kaum, maka ia tergolong daripada golongan mereka itu. Begitu juga ketika mana dia cekik pinggang dalam sembahyang untuk menzahirkan kesombongan dia, maka bukan lagi makruh, bahkan hukum dia adalah haram. Jadi orang yang khusyuk dalam sembahyang, dia tidak akan buat kerja lagu ni. Dia akan jaga tangan-tangan dia. Macam kita khabar tadi. Memang dia ulama menyebut khusyuk ni adalah sukunul qalbi wal jawarih. Hati dia tenang, diam. Begitu juga tangan anggota-anggota dia tenang dan diam. Allah Rabbi, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat Imam Ibn Jarir At-Tabari, tak silap ingat, dalam kitab tafsirnya, ketika Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya berjaya orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyang mereka itu. Apa kata Hasan Al-Basri? Kana khusyu'uhum fi salati, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuk mereka itu berada di dalam hati-hati mereka. Khusyuk mereka berada dalam hati-hati. Apabila khusyuk berada dalam hati, faghaddu bidzalika absarahum, maka dengan sebab perkara tersebut, dengan sebab ada khusyuk dalam hati, mereka itu merendahkan pandangan-pandangan mata mereka itu. Lepas tu wa khafadu lidzalikal janah, maka mereka merendahkan anggota-anggota yang lain. Jadi apabila ada khusyuk dalam hati, pandangan mata pun jadi rendah, anggota-anggota lain pun jadi rendah, jadi tetap belaka. Jadi wak lagu ni bukanlah benda hai'ah ataupun kelakuan orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib, muttafaqun alaih. Telah menceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila makan malam telah disajikan, maka makanlah lebih dahulu sebelum kamu solat maghrib. Jadi mu nak semayang, tiba-tiba ada makanan, maka mu kena dahulukan makanan berbanding dengan sembahyang. Sebab dia jadi gitu? Kerana untuk mengelak daripada khusyuk kita terganggu. Hati duk ingat ke makanan. Masuk dalam sembahyang, tak ada khusyuk, makanan. Duk ingat ke makanan, kan terganggu khusyuk dia kan. Maka dahulukan makan. Sebab itulah kata ulama, apabila masuk waktu sembahyang, lepas tu ada makanan dihidangkan, maka hak yang lebih comelnya adalah kita mendahulukan makanan berbanding dengan sembahyang. Bukan kita mendahulukan dunia dalam hal akhirat. Jangan kata pula, warna mu ni makan dengan sembahyang, makan dulu. Tak belakang sembahyang. Sembahyang hak Allah Taala, makan untuk nafsumu. Bukan. Kita mendahulukan makanan sebagai tangga untuk kita beribadat kepada Allah dengan sempurna. Sebenarnya apa kita mendahulukan makanan? Untuk sempurna ibadat kita kepada Allah, supaya khusyuk kita tidak terganggu. Okey, itu alasan dia. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma
menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hak yang sunat kita mendahulukan makanan di atas sembahyang sekiranya hati kita saat ni tu nak makan. Hati kita memang Allah Rabbi gantung dengan makanan tersebut. Duk ingat ke makanan. Kalau kita tak ada masalah pun, maksudnya makan ke, tak makan ke, tetap hati kita tidak terganggu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, hak paling comel kita mendahulukan ibadat berbanding dengan makan, supaya kita dapat melakukan ibadat pada awal waktu. Kerana ibadat pada awal waktu di antara perkara hak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya masalah mendahulukan makanan di atas sembahyang ni, dia ada perbincangan yang panjang sebenarnya. Cuma kita ringkas sikit, kita rekah tadi kita sebutnya. Okey, kita sebut sikit lagi ya. Jadi sebenarnya apabila ada makanan, lepas tu sembahyang sudah hendak didirikan, sembahyang berjemaah ni, maka kita tengok dulu diri kita. Kalau sekiranya kita memang hati kita bergantung dengan makanan, kalau kita tak makan dulu menyebabkan terganggu khusyuk kita. Sebagai contoh, kita mari buka di masjid. Okey, kita bagi contoh, mari buka di masjid. Jadi mari buka di masjid, kebetulan hidangan nasi mendi kambing. Oh, kita tak boleh main dengan kambing. Barang tak banyak mana, orang buka ramai. Kita kalau pergi sembahyang dulu, bahan tulang saja kita. Oh, memang tak khusyuk sembahyang. Makan dulu lah kalau gitu kau dok khusyuk sembahyang. Tapi kalau kita tengok nasi, memang hak yang kita tak minat mana nasi. Jadi kita pakai buka buah taman je lah. Jadi aku mayang dulu ke makan dulu pun tak ada masalah. Tak ganggu sikit pun. Kalau habis pun tak rasa hati pun. Memang tak minat mana nasi itu. Contoh kita kata makanan tu tak minat mana. Maka benda hak yang paling comelnya adalah kita mendahulukan sembahyang pada awal waktu berbanding dengan sembahyang. Namun sepakat ulama mengatakan, walaupun hati kita nak makan, sepakat ulama mengatakan kalau kita mendahulukan sembahyang, tetap sembahyang tu sah. Sepakat ulama mengatakan walaupun kita mendahulukan sembahyang, tetap sembahyang kita sah. Kerana bukanlah menjadi syarat sah sembahyang kita mendahulukan makanan sebelum daripada kita sembahyang. Selagi hak yang perlu kita kena jaga, jangan pula kita sendiri yang meletakkan waktu makan kita apabila masuk waktu sembahyang. Itu adalah salah. Jadi kita pergi letak asal nak sembahyang, cari makanan. Asal nak sembahyang, cari makanan. Perangai warna gitu. Kita waktu tak comel. Jadi kita jangan meletakkan waktu makan kita ketika waktu didirikan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ketiga daripada bab khusyuk, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa inna ar-rahmata tuwajihuh. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan awda'. Kata dia daripada Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu berdiri dalam solatnya, maka janganlah sampai mengusap butir-butir pasir. Ni kira di zaman Rasulullah lah. Masjid Rasulullah tak ada kapek macam kita ni, ekor-ekor tak ada, kipas-kipas tak ada. Jadi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantai dia hanya dengan pasir-pasir halus. Jadi orang yang sembahyang kadang-kadang masa nak sujud tu dia sapu pasir, kadang-kadang dia main pasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, kerana perbuatan tersebut ia menafikan khusyuk. Jadi kalau buat lagu tu tak ada khusyuk dalam sembahyang. Jangan duk sapu-sapu lah. Kalau kita duk main betul jaduh. Masa nak sujud betul dulu apa semua sekali, siap gosok 2-3 kali tengok comel, barunya sujud. Sama tu. Hukum dia adalah dilarang. Tapi kalau perbuatan tu melebihi 3 kali ataupun 3 kali secara berturut-turut, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, batal sembahyang. Maka janganlah sampai mengusap butir-butir pasir, kerana sesungguhnya rahmat Allah berada di hadapannya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Maksudnya Allah Taala sentiasa menurung rahmat kepada dia. Baik. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada menambah kecuali hanya sekali atau biarkanlah.
Jadi ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau sekali tak apa, ataupun tak payah buat langsung. Jangan buat banyak kali. Wa fi sahih an Mu'ayqib nahwuhu bighairi ta'lil. Di dalam kitab sahih disebutkan perkara yang sama melalui Mu'ayqib namun tanpa disebutkan ta'lil, tanpa disebutkan alasannya. Perkataan sesungguhnya rahmat Allah sedang turun kepada dia, itu sebut perkataan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasa untuk malam ni sinilah dulu. Insya-Allah kita sambung semula pada minggu-minggu yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وفقنا لما تحبه وترضاه. وفقنا لما تحبه وترضاه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.